Mari kita lihat 4.6 iaitu tentang penyerahan Sabah kepada British. Okey, kita masuk kepada Sabah pula serahkan kepada British. Jadi selepas Jepun kalah, macam biasa, sama juga macam Tanah Melayu dan juga Sarawak, selepas kekalahan Jepun, Jepun dah keluar, maka BMA diwujudkan ataupun diperkenalkan. Okey. Dan Kota Kinabalu dibebaskan daripada kawalan tentera Jepun pada 28 September 1945. Kemudian menyusul pula sandakan pada 19 Oktober 1945. Jadi BMA pada ketika ini diketuai oleh CFC Makaski. Okey. Dan berusaha mengembalikan keamanan dan ketenteraman negeri. Inilah peran BMA, sama daripada Semenanjung dan Sarawak juga. Okey. Mari kita lihat faktor penyerahan. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 faktor yang dekat sini. Sebelah ada lagi 1 faktor. Jadi ada 3 faktor semua Ada 3 faktor penyerahan. Okey, mari kita lihat dulu faktor penyerahan. SBUB SBUB Syarikat Borneo Utara British ni, dia telah menandatangani satu perjanjian dengan British pada 26 Jun 1946. Okey. Dan perjanjian ini membawa kepada penyerahan Sabah sebagai sebuah tanah jajahan. Okey, dan akan ditadbir oleh seorang gubernur yang bertindak sebagai ketua kerajaan. Jadi sebelum ini Sabah di bawah pemerintahan SBUB adalah sebagai naungan British. Tetapi selepas ini maka akan menjadi tanah jajahan. Okey. Dan siapa Gubernur British yang pertama di Sabah ialah Sir Edward Twining. Okey, Sir Edward Twining. Mari kita lihat faktor-faktor penyerahan. Okey, mari kita lihat. Yang pertama, ingin memenuhi kepentingan British. Okey, ini memang bukan untuk Sabah tapi untuk British, kepentingan dia. Jadi pada ketika ini Perdana Menteri Britain iaitu Clement Attlee ni, dia ingin menyelesaikan soal pemberian kemerdekaan. Dia nak beri kemerdekaan kepada 3 negara ni, Sri Lanka, India dan juga Burma. Jadi dia nak cari lah negara lain untuk dijadikan sebagai pengganti 3 negara yang akan merdeka ni, untuk dia jajah pula. Jadi dia menyasarkan adalah Sabah kerana Sabah ni berpotensi dalam membekalkan sumber bahan mentah dan juga sebagai kawasan pasaran. Okey, 2 benda 1 dan 2. Okey. Dan itu untuk memenuhi kepentingan British. Kemudian yang kedua ialah untuk meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Macam mana tu Jadi selama ni, semasa pemerintahan SBUB, Sabah sebenarnya ialah menjadi negeri naungan British. Dan memang British yang menguasai perhubungan luar negeri dan juga pertahanan Sabah. Jadi keadaan ini telah mendorong SBUB membuat keputusan untuk menyerahkan Sabah kepada British pada tahun 1946. Okey. Jadi SBUB, walaupun di bawah pemerintahan SBUB selama ni, maksudnya perhubungan luar dan juga pertahanan Sabah berada di bawah British. Jadi memandangkan British nak sangat Sabah ni, so dia pun rasa macam okey, serahkan je lah Sabah kepada British. Yang ketiga ialah sama dengan di Sarawak adalah masalah kewangan akibat daripada kemusnahan selepas Perang Dunia Kedua yang dibawa oleh Jepun. Jadi pada ketika itu dikatakan Jesselton, Kudat, Sandakan. Jesselton ni ataupun sekarang dikenali sebagai Kota Kinabalu. Jadi kerosakan ini memerlukan kos yang besar untuk dipulihkan semula, untuk dibaiki semula. Maka Sabah mempunyai masalah kewangan, maka sekiranya diserahkan kepada British, maka British yang akan mengeluarkan dana untuk membaiki Sabah tu. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini keadaan bandar Sandakan sebelum dibom, elok, cantik, tip-top. Tapi selepas dibom oleh tentera Jepun, apa jadinya? Masalah. Tinggal padang jarak, padang terukur aja.
Okey, jadi itu dah tadi 3 sebab. Jadi mari kita lihat pada reaksi Sabah. Alright. Jadi sebelum kita nak tengok lebih lanjut tentang reaksi Sabah, kita kena tahu satu benda penting. Okey, bahawa sebenarnya di Sabah ni, penyerahan Sabah ni tidak seperti di Sarawak, iaitu terdapat anti penyerahan. Di Sabah penyerahan pada 15 Julai 1946 tidak mendapat penentangan, tidak ditentang, tiada penentangan. Kenapa? Okey, kita lihat yang pertama, disebabkan oleh dasar British, iaitu British menindas kegiatan berpersatuan. Macam mana cara dia menindas? Caranya ialah mengambil kesempatan akibat kesukaran dalam menyatukan semua etnik. Ingat Sabah ni dia mempunyai pelbagai kumpulan etnik yang terlampau ramai. Jadi berbeza daripada bahasanya, budayanya, kepercayaannya juga, serta pertempatan dia, juga termasuk kegiatan ekonomi. 5 perkara dia berbeza. Maka ini menyukarkan pemimpin Sabah untuk menghimpunkan kesemua etnik. Okey, jadi ini memudahkan British lah untuk menjalankan misi dia, kerana kepelbagaian etnik di Sabah ni menyebabkan penduduk sukar untuk disatukan. Namun terdapat juga beberapa persatuan yang ditubuhkan, contohnya Persaudaraan Sahabat Pena Sabah, iaitu PASPAS, dan juga Persatuan Kebangsaan Melayu di Sabah. Ni dia dipimpin oleh Tengku Nordin, Zakaria Gun dan Abu Bakar K. Ahmad. Okey. Jadi ada juga satu lagi ialah Barisan Pemuda Sabah, BARIP. Okey, dipimpin oleh Mandur Muhammad Sharif, Imam Suhaili Yaakob, Seruji Yaakob, dan juga Zulkifli Apong Abang Abdul Hadi. Okey. Jadi ada 4 ni. Jadi pada awalnya organisasi ini adalah untuk bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan politik kaum Bumiputera. Namun kemudiannya pemimpin bergiat aktif membangkitkan kesedaran berpolitik ataupun kesedaran berkuasa, berkerajaan, nasionalisme dan sebagainya dalam kalangan masyarakat setempat. Maka dekat sinilah British khawatir. Khawatir pengaruh pemimpin ini akan menggugat kedudukan mereka. Jadi bagi melumpuhkan gerakan nasionalisme ini, British bertindak secara halus menawarkan jawatan. Ini cara-cara mereka, kenaikan pangkat kepada ahli persatuan ini. Selain itu, ini pertama cara British. Yang kedua, memindahkan ahli dan pemimpin yang aktif dalam gerakan. Dipindahkan ke bandar lain, dan kegiatan ini akhirnya menjadi lemah kerana mengalami masalah kewangan dan kekurangan pemimpin yang berkebolehan. Jadi British telah mengambil dua tindakan ini untuk menindas tadi kegiatan berpersatuan. Jadi kalau kita boleh tengok contohnya ada dekat sini, macam BARIP ni. Dia ada 5 pemimpin. Okey, pemimpin yang pertama ni, Pangeran Muhammad Yusof Jamil Umar. Dia telah dihantar berkursus ke SITC. HM Saleh pula, macam mana? Ditawarkan bekerja dengan kerajaan. Jadi dia berpecah lah. Dia tak fokus lah kepada BARIP ni. Okey, dia tak fokus kepada BARIP. Kemudian Mandur Sharif pula pulang ke Indonesia. Mungkin ditawarkan sesuatu, maka dia pulang ke Indonesia. Keempat, Imam Suhaili Yaakob ni berpindah ke Labuan. Pecah habislah. 5, Seruji Yaakob menyertai Khairat Jumaat Muslimin. Dah ada pula persatuan lain. Jadi habislah. Jadi sama juga dengan Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Tengku Nordin, apa dia buat? Dipindahkan ke Jesselton. Zakaria Gun ditukarkan ke Jesselton, ke KK. Sepatutnya mereka ni di Labuan. Dan ketiga, Apong Kerahu ditukarkan ke Tawau. Okey. Okey. Yang kedua,
Apa dasar British tadi? Ialah menghadkan peluang dalam pentadbiran. Okey, dasar British tadi dia menghadkan peluang kepada penduduk tempatan melibatkan diri dalam bidang pentadbiran. Okey, jadi menyebabkan penduduk Sabah ni dia kurang mempunyai pengalaman dalam sistem birokrasi barat. Dia hadkan peluang kepada penduduk tempatan ini melibatkan diri dalam bidang pentadbiran. Okey. Yang seterusnya, kenapa tidak berlaku penentangan terhadap penyerahan Sabah kepada British ialah kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Jadi penyerahan Sabah dianggap sebagai peluang kepada penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam pentadbiran. Jadi mereka sangka kalau mereka serahkan Sabah kepada British, maka orang tempatan ini ada peluang, penduduk tempatan ini ada peluang untuk terlibat dalam pentadbiran dan memajukan bidang perniagaan, meluaskan jaringan perdagangan juga. Okey. Maksudnya dari segi politik dan ekonomi, maksudnya mereka menganggap penduduk tempatan ada hak. Dan selain itu penyerahan ini juga dapat membangunkan negeri Sabah selepas peperangan. Jadi kebanyakan penduduk enggan melibatkan diri dalam aktiviti menentang. Okey. Mereka tak nak join penentangan, mereka follow je. Okey. Seterusnya ialah penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat bantahan daripada penduduk tempatan kerana apa? Tidak memahami tujuan penyerahan tersebut. Mereka ni tak faham sebenarnya apa impak kepada penduduk tempatan kalaulah Sabah ini diserahkan kepada British. Mereka anggap mungkin dia adalah sama je macam SBUB, orang asing. Dan sama je, tak ada beza pada mereka. Jadi hal ini disebabkan oleh dasar British yang menindas kesedaran nasionalisme. Okey. Maka mereka tak ada orang nak berkempen, nak menghidupkan semangat nasionalisme mereka untuk bangkit menentang, tak ada. Sebab tadi telah dilumpuhkan awal-awal. Okey, kemudian gelombang kebangkitan nasionalisme di Sabah berlaku apabila British sendiri yang memperkenalkan langkah ke arah berkerajaan sendiri. British akhirnya yang telah memperkenalkan ke arah berkerajaan sendiri, barulah bangkit gelombang nasionalisme, gelombang kebangkitan nasionalisme. Okey. Jadi itu sahaja untuk tajuk kita 4.6 hingga 4.